أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita dalam agenda kita melaksanakan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam madrasah Ramadan ini, dalam universiti Ramadan ini, kita akan beroleh pahala, akan beroleh ganjaran, beroleh piala, iaitulah piala menjadi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ini yang bermaksud, wahai orang yang beriman. Siapa mereka? Kita, mudah-mudahan diwajibkan kamu berpuasa seperti mana umat yang terdahulu berpuasa. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, bagaimana kita akan menjadi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah peluang kita. Kita dapat lihat bagaimana kita nak membincangkan tentang topik solat sunat tarawih dan solat sunat witir yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, saban tahun bila tiba bulan Ramadan, inilah peluang yang perlu kita ambil. Maka Nabi SAW menyatakan ada dua aktiviti yang kalau kita buat, walaupun dua perkara kita buat berbeza tapi ganjarannya sama. Apa dia? Nabi SAW sebut man sama. Satu. Dua, man qama. Dalam hadis Nabi SAW sebut man sama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu man sama, siapa yang berpuasa. Kita nak bincangkan man qama. Nabi SAW sebut man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi SAW menyatakan barang siapa yang qama, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka jaminan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah Allah akan memberikan keampunan kepada kita. Masya-Allah wa tabarakallah. Ini bermaksud tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, kita imbau kembali bagaimana bila kita masuk ke dalam madrasah Ramadan, satu malam pertama Ramadan, kita ramai-ramai pulun membawa ahli keluarga kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita untuk hadir ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan solat sunat tarawih. Kita nak ambil peluang, nak harap kita berqiyamul lail tiap-tiap malam dalam bulan-bulan biasa sebelum datang Ramadan, dalam bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Lepas solat Isyak, biasa apa yang kita buat? Kita mungkin terus menghadap televisyen. Tapi dalam bulan Ramadan ini, inilah peluang kita. Kita mengharapkan supaya tuan-tuan kena ingat melaksanakan solat sunat tarawih, sunat yang sangat dituntut hanya ada dalam bulan Ramadan. Tak ada orang boleh buat perkara pelik dalam bulan Syawal dan seterusnya untuk melaksanakan solat sunat tarawih. Tanyalah tuan-tuan ada ahli qaryah masing-masing, mereka akan memerah keringat berfikir bagaimana kita nak luaskan ruang solat kita ni supaya bila masyarakat tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah, ke masjid, ke surau ini pada awal Ramadan, ni kan awalur rahmah,
yang Nabi SAW sebut permulaan itu rahmat. Allah bagi peluang kepada kita semua untuk memenuhi rumah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Untuk melaksanakan solat sunat tarawih, solat sunat witir nanti saat lagi. Jadi kalau tuan-tuan boleh hadir permulaan Ramadan itu, ini kata rahmat daripada Allah. Kita tak boleh nak marah orang. Sebelum ni kau tak nampak pun kat surau kat masjid, tiba-tiba bulan Ramadan ada pula. Jangan marah. Sebab ini rahmat daripada Allah. Allah nak bagi rasa semua untuk menjadi apa tadi? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita dah semangat untuk solat sunat tarawih di permulaan Ramadan, sebab kita nak tak kira 8 rakaat ataupun 20 rakaat, yang paling penting ialah bagaimana kita nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu, amalan itu perlu kita lakukan dan teruskan sehingga habis Ramadan. Permulaannya bagus, mula-mula mungkin 20 rakaat kita buat. Lama-lama itu pun ada dalam keadaan masyarakat kita hari ni duk milih mana masjid yang mereka nak pergi. Pergi sebab apa? Sebab nak tengok imam tu baca surah apa. Kan? Kalau baca inna a'tainakal kautsar, ataupun alhaakumut takatsur, rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ni surah yang dia nak pergi sebab surahnya pendek. Adapun ada orang lain yang pergi ke masjid-masjid ataupun surau yang ada al-hafiz, imam-imam yang masya-Allah tabarakallah sepanjang Ramadan tu boleh habis 30 juzuk ketika solat sunat tarawih. Jadi mungkin itu pilihan masing-masing. Tapi poinnya ialah kita nak pastikan permulaannya kita bagus, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di pertengahannya maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita nak cari keampunan. Ini fadilat, kelebihan kita untuk menghidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan. Memang kita nak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat sunat tarawih sepanjang Ramadan dan diikuti oleh para sahabat, dan kita melaksanakan dengan sebab qama, siapa yang mendirikan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman, pengharapan tak boleh hanya awal Ramadan saja. Ianya perlu kita teruskan sehingga habis Ramadan. Jangan jadi nanti bila di hujung-hujung, di pertengahan tu kita dah mula tewas. Sahabat-sahabat sekalian, orang muda sekalian, kena pastikan kalau pertengahan tu bagus kita pergi ke masjid, ke surau, pertengahan tu kena ingat-ingat, kena berjaga-jaga sebab cabarannya, ujiannya sudah semakin hebat. Sudah semakin dahsyat. Maksudnya kita kena berhati-hati. Apatah lagi kalau di hujung-hujung tu 10 malam terakhir ni malam kemuncak ni, malam yang Allah kurniakan apa? Lailatul Qadar. Kemuliaan, ganjaran ibarat 1000 bulan kita melaksanakan amal ibadah. Masya-Allah tabarakallah. Siapa tak nak ni Allah buat mega sale ni? Apatah lagi di hujung-hujung, takut-takut masyarakat kita yang benar istiqamah daripada awal sampai hujung kita sibuk cari Lailatul Qadar. Silap-silap kita yang tidak dipilih oleh Allah, kita hanya mencari Lailatul Kamdar. Lailatul Kamdar ni maksudnya apa? Kita pergi cari Kamdar, pergi cari baju raya, kasut raya dan sebagainya sebab kita teruji oleh Allah. Jadi solat sunat tarawih kita tutup dengan solat sunat witir. Solat sunat witir ini juga merupakan solat sunat muakkadah, sunat yang dituntut, yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, kalaulah kita buat solat sunat tarawih 8 rakaat, kemudian kita akan ikuti dan tutup dengan 3 rakaat solat sunat witir, ataupun 1 pun boleh, bergantung kepada kekuatan kita. Maka barang siapa yang kuat untuk bangun sebelum sahur nanti besok ni, maka seeloknya kita adakan solat sunat witir tu last sekali, sebab takut kita bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi kita solat sunat hajat, solat sunat taubat, kita tutup. Witir ni apa maksudnya apa? Tutup. Tapi siapa yang tak gagah, rasa macam tak boleh bangun esok ni, lepas tarawih terus buat solat sunat witir. Jadi mudah-mudahan ganjaran kita itu akan terus istiqamah. Jangan bergaduh, jangan berkelahi dengan ahli qaryah kita tentang solat sunat tarawih beberapa rakaat ni. Yang paling penting kita nak ajak masyarakat kita supaya sama-sama merebut peluang, supaya kita dapat membuktikan bahawa inilah kesungguhan kita untuk melaksanakan amal ibadat di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ianya akan berterusan
menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mampu untuk kita kongsikan pada kali ini, insya-Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada saya yang bercakap dan kepada tuan-tuan hadirin para penonton sekalian, mudah-mudahan akan menjadikan kita insan yang sentiasa ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, minta maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.